Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita mulakan sesi petang dan saya mohon minta kepada Ketua Pangkang Datuk Seri Rantau untuk meneruskan ucapan titah baginda apa dia mana? Berbahas titah ucapan baginda yang besar-besar. Takut dia. Nak suruh saya sambung. Nak suruh saya sambung titah tuanku ke? Ada. Sama bahas insya-Allah. Tinggi. Kang? Yang main tiga tu perkataan lain makna dia tu. Jangan pula minta satu speaker minta saya sambung titah tuanku, susah lah macam ni. Sama bahas minta maaf. Tak apa, kita gurau. Okay. Datuk Dipertua, Ya. Alhamdulillah, terima kasih kerana kita dapat bersama-sama dalam kita punya sesi pada petang ini, iaitu masih lagi membahaskan titah junjung kasih titah tuanku. Saya bagi pihak rakan-rakan pihak pembangkang ingin mengambil kesempatan ini untuk menjunjung setinggi kasih di atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Tuan Besar Negeri Sembilan berangkat untuk meresmikan Dewan Undangan Negeri Sembilan penggal keempat, sesi yang untuk penggal ke-14. Saya mohon izin untuk tidak menggunakan mas Datuk Ketua kerana saya pagi tadi telah pun didapati negatif jadi saya tidak akan menyemburkan virus kepada Datuk Ketua. Tapi Datuk Ketua kena pakai mas sebab saya tak tahu sama ada Datuk Ketua dah test pagi tadi ke belum. Datuk Ketua, titah tuanku dalam peresmian Dewan kita penggal keempat untuk sesi Dewan Undangan Negeri ke-14 ini jelas bahawa tuanku bertitah mahu melihat supaya kita ahli-ahli Dewan semua mesti fokus dan mesti bersama-sama pastikan supaya kita di sini bertugas untuk kita membela hal ehwal rakyat, dan keutamaan kita adalah untuk melihat supaya Negeri Sembilan ini terus membangun walaupun dalam keadaan yang amat rumit, dalam keadaan yang amat luar biasa. Yang berhormat daripada Si Kamat, Yang Amat Berhormat Menteri Besar berada dalam pentadbiran menangani krisis. Tak pernah kita semua berada dalam keadaan sebegini, tetapi beliau menerajui kerajaan dalam keadaan krisis. Makanya Dewan ini adalah tempat yang terbaik untuk kita sama-sama memerah otak, untuk kita sama-sama pastikan kita berbincang dan dapat menjurus kepada rumusan bagaimana cara untuk kita pastikan untungnya adalah kepada rakyat Negeri Sembilan, untungnya adalah kepada negeri. Itu harus kita jadikan keutamaan, bukan untuk mencari untung kepada individu, kepada sesiapa. Jadi Datuk Ketua, tuanku bertitah begitu jelas sekali menitahkan kita semua ahli Dewan supaya kita pastikan Negeri Sembilan dapat keluar daripada krisis ini, walaupun krisis ini bukan sahaja dihadapi oleh Negeri Sembilan tetapi oleh negara dan juga seluruh negara dalam dunia. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, nampaknya Negeri Sembilan dan juga negara kita telah mula menunjukkan tanda di mana aras kemuncak dia itu telah pun menurun. Jadi ini perlu kita pastikan ianya berterusan dan janganlah kita mengambil, orang kata, sewenang-wenangnya bila kes kita dah mula turun, kita tidak lagi memperdulikan SOP yang telah pun diletakkan ataupun yang telah diminta diguna pakai oleh semua orang oleh MKN. Kita mesti terus berhati-hati kerana varian baru COVID ini, Datuk Ketua, dia telah pun mutate ataupun telah pun berubah suai, dan ada juga kabar mengatakan bahawa varian baru ini kebal daripada vaksin yang ada.
Jadi walaupun kita dah mengambil 2 dos vaksin, tetapi jangan pula kita mengandaikan bahawa kita ini kebal daripada wabak ini. Wabak tetap wabak. Dan kita seharusnya perlu menyesuaikan diri bagaimana perlu kita hidup dalam keadaan, dalam environment yang COVID ini berada bersama dengan kita. Dan apabila dah mencapai tahap immunity, herd immunity, makanya COVID-19 ini akan menjadi sebagai endemik ataupun menjadi penyakit selsema biasa. Ya, Datuk betul. Walaupun masih ada juga orang yang meninggal walaupun telah menerima 2 dos. Jadi perlu kita berhati-hati. Saya nak ambil kesempatan di sini ucap tahniah kepada, terima kasih kepada Yang Berhormat Saudara KJ, ya, Menteri yang bertanggungjawab Program Vaksinasi Nasional. Sekarang ni dah menjadi Menteri Kesihatan. Kerana beliau telah mengambil inisiatif yang begitu cepat sekali walaupun pada mulanya terdapat kekecohan sedikit. Ini semata-mata kerana bukan salah siapa tetapi disebabkan oleh vaksin itu lambat sampai ke negara kita. Tetapi kita mewar-warkan orang mendaftar melalui Emas Sejahtera seawal bulan Februari tahun ini. Jadi banyak orang menunggu sampai 5-6 bulan. Vaksin cuma sampai banyak pada bulan Julai. Telah bermula bulan 5 tetapi banyak sampai bulan Julai. Di situ ada kesilapan sedikit. Semasa Negeri Sembilan memuncak kes menjadi tempat nombor kedua untuk bertua, saya telah berbincang dengan YB-KJ. Datang ke rumah saya katakan kita tak boleh biarkan begini. Ya? Ambil vaksin sebanyak mungkin untuk tolong negeri kita. Di sinilah untungnya kita ada anak Negeri Sembilan yang bertugas di peringkat persekutuan Datuk Petua yang boleh membantu negeri kita. Itu sebab banyak PBB dibuka dan di atas kerjasama Kerajaan Negeri Sembilan bersama-sama mahu melihat supaya COVID-19 ini yang melanda Negeri Sembilan begitu banyak sekali dapat ditangani. Tetapi ada beberapa masalah yang perlu kita tegur sedikit kerana kebanyakan COVID ini jangkitannya banyak berlaku di peringkat industri, betul. 47% pada bulan Mei, 47% jangkitan berasal daripada industri. Di sini patutnya kita menggunakan crisis management dengan izin supaya bila ada krisis, betul, krisis itu perlu dibendung. Tempat krisis itu perlu dibendung. Kalau kita ada kanser, gangrene, kita potong. Betul. Tetapi ini dibuka sehinggalah ada orang mengatakan dia tutup pintu depan, ada orang buka pintu belakang. Ini sebabnya. Itu sebab di Negeri Sembilan, daerah kita di Seremban, di Port Dickson banyak yang dijangkiti oleh COVID ini dan banyak meninggal dunia. Saya merasa amat duka cita. Kita tumpang duka cita, betul. Ada satu keluarga sampai tak ada tinggal generasi, habis semua meninggal. Ya? Satu keluarga, ya, meninggal. Anak dia bekerja kilang. Ramai pemuda kita di daerah Seremban, di kawasan saya sendiri di Rantau, mereka ni rata-rata kerja kilang dan bawa balik penyakit dan menjangkiti ibu bapa yang telah pun berusia meninggal dunia dan ramai yang meninggal. Jadi kita amat rasa kesal. Datuk Petua, ini kita perlu belajar. Sebagai kerajaan perlu belajar segera. Dan saya harap supaya Kerajaan Negeri Sembilan, YAB Sekamat, kita mesti berkeras dalam hal ni. Walaupun ada MKN, walaupun ada apa. Tetapi dari segi keselamatannya, kita bertanggungjawab terhadap rakyat kita di Negeri Sembilan. Ya? Dulu pernah, kalau masih ingat lagi, semasa adanya penyakit, apa dipanggil sebagai penyakit yang menghinggapi banyak ternakan babi di Melaka. Bukannya di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan itu Nipah virus, tapi Nipah virus juga berlaku di Melaka. Walaupun keputusan Kabinet dan MKN mengatakan untuk pindahkan sebetul waktu ternakan tersebut ke Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri Sembilan, saya masih ingat lagi, saya telah mengeluarkan arahan pentadbiran bahawa tak ada siapa pun boleh memindahkan ternakan babi tersebut ke Negeri Sembilan. Bahkan saya telah mengeluarkan arahan melintas satu ekor peri Melaka kita tembak. Kerana kita pastikan supaya keutamaan kita Datuk Petua ialah supaya keselamatan dan kesejahteraan ini bersangkut paut dengan nyawa.
Jadi kita mesti berkeras kadang-kadang, ya, supaya jangan kita ikut sangat cakap orang yang kadang-kadang tidak mengetahui keadaan di bawah. Kita di bawah, pemimpin peringkat bawah kita tahu. Jadi kita gunakan apa jua kelebihan yang kita ada, apa jua kuasa kita ada supaya keutamaan kita, supaya nyawa dan keselamatan rakyat kita, anak Negeri Sembilan, jangan terancam dan menjadi beban kepada sesiapa. Jadi ini perlu kita ingatkan, walaupun MKN ada, apa ada, tetapi sebagai satu kerajaan negeri yang mempunyai kedaulatan kita sendiri, mempunyai dewan kita sendiri, betul-betul. Itu sebabnya memandulkan dewan ini satu perkara yang amat dikesalkan. Ya? Mana mungkin dewan ini dimandulkan? Ini tempat kita berbincang. Sepatutnya semasa kita mempunyai krisis, di dewan ini kita berbincang macam mana cara untuk kita keluar. Macam mana cara untuk kita membantu. Bersama-sama kita boleh keluar dan kita boleh menghindari masalah yang kita hadapi bersama. Jadi saya harap supaya walaupun dewan tak dapat bersidang, tetapi kita punya select committee perlu adakan. Kita boleh berbincang dan kita boleh bersama-sama pastikan kita bersama-sama untuk kita mencari cara dan jalan keluar untuk kita pastikan Negeri Sembilan ini kesejahteraan rakyatnya terus terbela. Itu dah sudah, tapi mana yang akan datang nanti kita sama-sama betul-betul. Datuk Petua, Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang Tuan Besar Negeri Sembilan juga bertitah, berbangga dengan prestasi kerajaan Negeri Sembilan. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan, pengutusan hasil baik, pengutusan zakat baik, tetapi Datuk Petua, saya seperti yang saya katakan pagi tadi, pengutusan hasil ini bajet kita nampaknya perlu kita buat recalibrate balik. Ya? Recalibrate balik supaya apa yang saya risau semasa pembentangan bajet 2021 dibentangkan pada akhir tahun lepas memang telah ternyata terjadi. Keterbergantungan kita yang tak amat besar kepada hasil bukan cukai itu. Hampir 70% itu betul. Hasil tetap kita iaitu cukai tanah, dalam bentuk cukai tanah cuma 30% pendapatan kita. Hasil bukan cukai 70%. Dalam keadaan kita negara menghadapi masalah macam ni betul-betul, itu satu perkara yang amat berbahaya. Dan saya telah pun nyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa berhati-hati kerana saya tak nampak, Datuk Petua, bahawa pembangunan akan berlaku. Pemain-pemain industri hartanah terutamanya tidak akan membuat sebarang pelaburan dalam keadaan sebegini. Ya? Jadi berhati-hati. Kalau boleh recalibrate semula kita punya bajet, tak apa Datuk Petua, ya. Kita tak apa, kita sama-sama faham. Ini keadaannya keadaan yang luar biasa. Kita buat satu perkara yang luar biasa. Menghadapi, mengurus keadaan luar biasa memerlukan pemikiran yang luar biasa. Ini bukan cara berfikir biasa-biasa. Kita mesti mengeluarkan dan berfikir secara luar biasa pula untuk kita menghadapi keadaan yang luar biasa. Ya? Jadi perlu kita buat sesuatu. Kalau tidak, tadi saya katakan, kita punya cash flow akan terjejas. Saya tak bercakap tentang balance sheet. Ya, balance sheet satu perkara, tapi cash flow kita akan terbuatlah satu ataupun terjadilah satu lubang besar, cash flow kita yang amat besar. Kita telah pun membuat bajet 112 juta defisit. No problem. Kita faham. Dan kita pun tak ada pun bantahan bahawa dalam keadaan yang macam ni kita memerlukan gunakanlah duit. Tetapi dalam masa yang sama pendapatan kita terjejas. Tadi kata yang amat berhormat Sekamat mengatakan setakat Julai 2021 pendapatan bukan hasil cukai 80 juta. Ini berbahaya. Kerana jika tidak silap saya, seingat saya, pendapatan bukan hasil cukai ini amat besar kebergantungannya dalam bajet 2021. Ya? Jadi lihat semula supaya kita dapat perbetulkan kedudukan keuangan kita. Ya? Itu sebabnya saya lihat dalam buku kita punya lebihan ataupun surplus pada tahun 2020, Tuan Petua, ya? 2020 ada 147 juta. Dalam masa zaman BN mementadbir dulu juga, Datuk Ketua, saya banyak juga surplus
tetapi surplus tersebut tidak kita masukkan sebagai surplus. Kita telah pun minta dan diluluskan oleh pihak berkuasa Kerajaan Negeri Sembilan, kita terus subscribe ataupun kita mencarum kepada akaun pembangunan. Kerana negeri kecil macam Negeri Sembilan ini, kita tak memerlukan reserve yang besar. Saya pernah berulang kali mengatakan dalam dewan ini, cukup kita capkan 500 juta saja. Tak perlu banyak-banyak. Tetapi yang perlu ialah pembangunan. Seperti yang disebut oleh Cenah tadi, kita perlu pump prime, Datuk, yang betul. Dalam keadaan begini, kita kena pump prime. Kita perlu carumkan dalam pembangunan untuk kita tambah akaun pembangunan kita supaya pembangunan ini dapat kita buat, kita segerakan dan dia dapat memangkin ekonomi. Ya. Di situ nanti pihak industri, pihak swasta akan melihat bahawa komitmen daripada kerajaan sendiri bahawa kerajaan membuat pump prime kepada domestic economy. Kalau kita sendiri tidak mahu berbelanja begitu besar, Datuk Petua, siapa yang nak memulakannya? Dia ni pelabur, Datuk Petua, dia dah herd mentality. Kalau dah berjadi itu, dia tengok dulu, kalau dah apa, dia akan semua-semua ramai datang. Maka di situlah peranan kerajaan memulakan pump priming, tapi tak boleh lama duduk dalam perniagaan. Kerajaan tak patut berniaga. Kerajaan mesti mengurus, membuat dasar dan mengurus dasar. Tetapi dalam keadaan sebegini, kita perlu mulakan. Jangan izin, we must stimulate the economy. Tetapi bila dah stimulate, orang dah mula masuk, kita tarik diri dan kita monitor. Kita urus. Kita buat dasar-dasar yang friendly kepada investment. Ya, itu sebabnya saya tanya tadi. Sebab Wabi pada Bahau kata, kita punya cukai taksiran tak naik. Sebab saya dapat juga rungutan. Kita naikkan bukan satu kali ganda, hampir 2 kali ganda pun ada. Jadi ini kalau boleh orang kata jangan buat dulu. Dalam keadaan yang begini, seboleh mungkin kita cari cara untuk kita menggalakkan supaya iklim pelaburan Negeri Sembilan ini lebih baik daripada iklim pelaburan di negeri-negeri bersebelahan kita. Mengapa orang perlu datang ke Negeri Sembilan? Kerana kita mempunyai suasana dan juga iklim pelaburan yang baik, menggalakkannya. Ya? Kita Negeri Sembilan beruntung dekat dengan Lembah Kelang, dalam Lembah Kelang. Datuk Petua, alhamdulillah, ya, saya bangga juga kerana kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan meneruskan legasi, meneruskan dasar-dasar kita. Dasar Malaysia Vision Valley ataupun pembangunan negara yang disebut titah oleh tuanku diteruskan, itu semua kita buat. Saya pernah bercakap dalam dewan ini, kalau tak salah 2017, bahawa dalam masa 10 tahun itu betul, pada ketika itu, dalam masa 10 tahun akan datang, Negeri Sembilan akan berupaya membentangkan bajet sebanyak 1 bilion. Masa tu kita tak ingatlah ada COVID semua kan. Jadi pendapatan ini bertambah ni Tok Petua bukan sesuatu yang luar biasa. Itu memang dah dirancang. Ada di dalam pelan pembangunan Negeri Sembilan 2015-2045, pembangunan dan juga pemodenan 30 tahun Negeri Sembilan. Alhamdulillah, teruskan. Baiki mana yang kurang, ya. Tetapi pelan pembangunan tersebut dah cantik dah. Apa yang perlu kita buat sekarang ni, perbaiki. Ya, macam mana kita nak mengurus dan menggamit pelabur datang ke negeri kita. Kalau nak menggamit multinasional, cara dia lain. Multinasional dia tak mahu carry aset dalam balance sheet dia. Kalau kita kata kita buat tapak industri 2-3 ribu ekar, dia nak beli, dia tak nak beli. Tambah pula Malaysia ini bukan lagi merupakan negara yang mempunyai, orang kata hartanahnya murah, dah tinggi dah. Dah tinggi. Jadi kita cari cara lain. Misalkan saya cuba cadangkan supaya berbincang dengan tuan punya tanah supaya kita menggamit pelabur. Pelabur tak perlu beri tanah tetapi mereka menyewa. Dia akan bagi dia punya pelan pembangunan, kita bangunkan ataupun kita sewakan 20-30 tahun punya sewa, dan mereka tak mau carry aset dalam balance sheet mereka. Ini akan menggamit banyak, Datuk Betul. Akan membawa banyak, terutamanya pelabur daripada Amerika Syarikat, United States.
Mereka ni merupakan pelabur yang tak akan mahu ada aset yang besar dalam pelaburan mereka. Mereka nak masukkan tu dalam operating cost dia. As an operating cost. Sewa bangunan juga yang lain-lain. Jadi itu kita perlu buat. Ya? Ini perlu kita raka supaya Negeri Sembilan ini stand out dengan izin. Wah, we don't have to buy property. We don't have to come up with big upfront capital dengan izin. Tetapi terus buat. Saya pernah berniaga tanpa modal tu, tetapi di atas kapasiti syarikat. Buat satu pasar raya yang besar, tak perlu keluar modal pun. Kita cakap dengan tuan punya tanah, state government, banner, ini dia punya spek kita sewa 25 tahun. Lepas tu saya punya buyers ada 50 orang. Akan berunding dengan semua vendors, dengan semua pembekal, dan kita dapat kredit. Kerana syarikat kami masa itu besar, dapat kredit 6 bulan. Pasar raya tak payah keluar satu modal satu sen, barang diletakkan 6 bulan kredit. Bayangkan, dan pasar raya tersebut kalau hujung minggu, turnover dia 1.5 juta ringgit. Tahu tu? 6 bulan punya duit, saya boleh buat roll up. Bahkan saya punya pekerja dibayar oleh duit daripada sapus yang terkumpul. Cara kita berfikir untuk berniaga. Negeri Sembilan boleh buat. Negeri Sembilan boleh lakukan tersebut. Tetapi memerlukan pemikiran luar biasa. Alhamdulillah, Datuk Empu Tua, saya baca dalam titah tuanku ni, Pusat Zakat dapat mengumpulkan 144 juta. Ya. Betul, bagus, tahniah. Tetapi kalau boleh saya cadangkan, ini untuk kita semua, untuk masa depan. Dalam Dewan Yang Mulia ini kita perlu bentangkan satu enactment. Enactment fiskal, pengurusan fiskal, betul-betul. Supaya kita buatkan, letakkan betul-betul tata cara pengelolaan pengurusan keuangan, betul-betul. Kerana macam Majlis Agama Islam, Datuk Bertua, Pusat Zakat dapat 144 juta. Hampir sama banyaknya dengan hasil kerajaan negeri tu. Cukai. Hampir sama banyak. Dan perlu ada enactment tertentu dalam Majlis Agama Islam, Perbadanan Baitul Mal. Saya rasa malang, tapi besok agaknya kita punya bil Perbadanan Majlis Agama Islam akan dibentangkan. Saya akan sebut tu betul. Kerana saya rasa kesal kerana Perbadanan Baitul Mal ataupun yang saya panggil dulu Perbadanan Pengurusan Baitul Mal tu betul adalah badan pengurusan. Dia cuma Perbadanan Pengurusan Baitul Mal. Kita ada ring fencing facilities. Berapa dia nak pakai 1 tahun, kita akan riliskan 6 bulan sekali. Duit masih lagi duit Majlis Agama Islam. Bahkan majlis masih berkuasa penuh. Nak melantik pegawai pun mesti dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Keuangan MAINS. Tetapi tak tahulah apa jadi. Ada orang yang pindah daripada anak syarikat MAINS mendapat beratus ribu ringgit dengannya. Kan? Padahal pada ketika saya masa itu, saya pengurusi itu, kita telah pun bersetuju bahawa migration ini cuma dapat satu increment saja. Kerana tidak ada injury. Perpindahan mestilah tidak kurang daripada apa yang dia dapat pada masa ini. Dia tidak kehilangan kerja. Saya tak tahulah bagaimana ia boleh dibayar pampasan begitu besar sekali. Saya rasa ini tak masuk akal. Betul-betul. Di situ saya ada soal sikit lah. Saya ada ragu-ragu sikit. Perbadanan Pengurusan Baitul Mal ni dulu ditubuhkan sama untuk kita membawa balik. Kerana kita nak supaya kita dapat keluarkan waran perjawatan kita sendiri. Kerana selagi ada, Datuk Bertua, terutamanya apa? Kita waran perjawatan susah. Kita nak anak Negeri Sembilan ataupun siapa-siapa yang mempunyai kepakaran balik. Agama ini perlu diuruskan. Tak apalah, pakar-pakar bidang agama itu memang ada, tetapi mesti diurus dengan baik. Ya? Mesti ada bidang kepakaran pengurusan. Dia tak semestinya dalam bidang agama. Seorang accountant yang baik boleh mengurus, seorang engineer yang baik, seorang peguam yang baik boleh mengurus. Jadi pengurus yang baik. Kalau nak pasal agama, kita banyak pakar agama. Daripada Longgeng pun ada. Tadi bagi tazkirah, minta maaf saya tak sempat dengar. Ya? Jadi Datuk Bertua, itu tujuan asalnya. Tetapi tak tahu jadi macam mana, saya pun tak tahu.
Kerana pada ketika itu, Datuk Petua, kita tubuhkan Perbadanan Pengurusan Baitul Mal kerana kita tidak mahu Majlis Agama Islam berniaga. Majlis Agama Islam suatu badan majlis. Dan ia merupakan merangkakan dasar, dan dasar ini perlu dilaksanakan. Dulu ada Mains Holding, berniaga hotel macam-macam, ya, berniaga equipment, barang-barang sewa. Ada Mains itu, Mains ini. Jadi kita tak ada Mains ini terlibat dalam perniagaan, kita buat Perbadanan Pengurusan Baitul Mal, dan itu sebabnya Pusat Zakat, Mains Holding semua dah masuk ke dalam Perbadanan Pengurusan Baitul Mal. Tetapi duit zakat apa semua di bawah Mains. Datuk Petua tak apalah, ya, sebab dah dibuat. Datuk Petua, banyak jurang-jurang yang perlu kita lihat. Ya. Sekarang ni kita dalam keadaan norma yang baru. Walaupun dalam kita punya statistik peringkat kebangsaan Negeri Sembilan, pencapaian internetnya tinggi, ya, 93.3%, tetapi dia tidak menggambarkan secara keseluruhannya. Di luar bandar, Datuk Petua, kalau kita buka, dia berpusing pada pagi sampai petang. Tak dapat-dapat. Jadi, saya harap supaya Yang Amat Berhormat Si Kamat, kita kena berkeras dengan telco-telco ni. Ya? Jangan mereka nak ambil tempat yang untung saja. Ya? Dulu saya pernah cakap dalam Dewan ini, kalau dia ambil 2 di tempat yang untung di bandar, dia mesti buat 1 sekurang-kurangnya di kawasan luar bandar yang sebagai loss leader. Ya? Dia tak boleh ambil untung semua. Di luar bandar siapa nak buat? Yang banyak tercicir anak-anak luar bandar. Terutamanya 2 tahun tak bersekolah. Mana budak-budak ni nak belajar? 2 tahun. Anak-anak di Ulu Gambau, di Ulu Pilah, di Ulu Jebu. Tercicir itu betul. 2 tahun terbazir dan mereka ini tidak terdedah. Kita akan mengalami satu generasi nanti itu yang terencat pelajarannya. Jadi kalau boleh Kerajaan Negeri Sembilan, kalau boleh pula lagi, yang baiknya ada duit. Tadi Yang Berhormat Cenah kata, saya setuju, ada duit. Tambah gadget ke apa. Dan ramai mahasiswa yang menganggur sekarang. Kita buat macam satu ketika dulu tahun 80-an, kita buat apa yang dipanggil sebagai operasi penuh. Operasi penuh. Kalau Datuk Petua ingat lagi kan? Bagi mereka ni, satu kampung dia mengajar. Satu orang ambil 10 orang mengajar. Bagilah 1,000 sebulan. Kan? 200, 250 orang, 250 ribu sebulan. Apa susah? Yayasan boleh buat. Yayasan boleh tanggung. Duit pendapatan kelapa sawit yang saya usahakan dulu, sekarang ni beratus ribu setiap bulan. Dapat? Alhamdulillah. Harga kelapa sawit, CPO, crude palm oil punya price kan 4,200. Sedap, kan? Bagus. Gunakan. Jangan kita kumpul untuk menunjukkan reserve kita besar, tetapi kita tak gunakan kepada rakyat. Tak guna juga. Ya? Kumpulkan. Buat operasi penuh. Supaya anak-anak, pelajar-pelajar, siswa Zah ini, yang keluar, anak muda ini, taklah gelisah-gelisah. Ibu bapa dah menyara mereka, tiba-tiba dah keluar daripada universiti, tak ada kerja. Orang faham, tapi selama mana? Kerajaan negeri ambil inisiatif, kita buat usaha operasi penuh. Dia satu kampung, ajar. Satu orang, 10 orang ke 15 orang murid, ajar. Ya? Supaya mereka ini mendapat juga saksama dia punya pendedahan dengan anak di bandar. Anak di bandar tak ada masalah, tu betul. Sebab dia boleh dengan gadget dia, dengan apa, mak ayah mampu pun semua kan. Itu pun bukan semua. Miskin bandar kadang-kadang ini kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Ya? Banyak juga yang miskin di bandar. Ini saringan kita melalui jaringan keselamatan sosial perlu diperkasakan. Tetapi itu saya kata tadi, 144 juta ni hampir sama banyak dengan hasil cukai negeri kita. Urus baik-baik. Supaya jangan nanti, walaupun dah kita ada had kifayah, kita naikkan, ada yang sampai dapat, titah tuanku kata dapat, ada orang yang dapat sampai 700, 800. Alhamdulillah. Tetapi duit 144 juta ni banyak tu betul. Ya? Banyak jumlah dia. Jadi saya harap supaya kita urus dengan baik. Itu gerbang digital kita. Kerana ketidaksamaan pendedahan dan juga digital kita di kampung masih kurang lagi itu betul ya. Yang lain Datuk Petua ialah berkenaan dengan
langkah-langkah untuk kita pastikan supaya pengurusan dengan baik, betul-betul. Saya nak minta tanya sikitlah ya di sini. Apa jadi dengan kita punya investment kita ya, kalau boleh ya. Saya dengar khabar tanah MBI, tanah apa semua banyak dibuat joint venture, tapi tak tahu apa dengar khabar. Tanah yang Kerajaan Negeri Sembilan telah dapat, kalau tak salah saya 100 ekar, nak buat rumah 100% mampu milik 80,000 ke bawah di Labu. Tapi dengarnya dia sekarang pembangunan bercampur. Apa jadi dengan PPR di Ladang Kebi? Itu khusus untuk pekerja estate masa tu. Memang kita khususkan untuk orang pekerja estate situ. Saya tak dengar lagi adakah ladang rumah PPR di Tanah Merah tersebut telah pun masuk orang. Tapi satu saya di kawasan saya tu betul. PPR di Gantau dah lama siap. Dah diundi pun. Dah berapa kali janji nak bagi kunci. Kunci ni, kunci apa ni, payah benar. Kau nak buat kunci tembaga kau. Ha? Tak bagi-bagi. Rumah dah banyak masuk kecurian, vandalism dah banyak situ. Jadi saya minta supaya, Datuk Petua, dah cukup masa? Tak? Ya? Supaya dibagilah segera. Yang amat berhormat ya, saya minta supaya yang mereka tu keluarga susah-susah mereka menyewa, segerakan. Saya minta lah ya, supaya segerakanlah ya. Kesian kat dia orang. Hampa harapan dia orang kerana dah banyak kali nak bagi kunci tapi tak jadi-jadi. Betul-betul ya. Jadi ada beberapa perkara lagi betul-betul ya. Jalan ni penting. Saya ucap tahniah kepada pihak JKR kerana telah pun dapat menyiapkan jalan baru menyambung daripada Temiang ke pantai. Ini memendekkan. Ini merupakan salah satu daripada usaha kita untuk buat kita punya ring road, outer ring road kita. Dah cantik dengannya. Dia akan dapat mengurangkan kesesakan lalu di kawasan Ampangan, sebab dulu orang terpaksa keluar sampai Ampangan naik balik. Sekarang ni terus masuk lekas. Saya tak tahu dia sejauh mana tu Petua jalan yang kita nak Kampung Simpang Gagu nak pergi ke Semenyih tersebut dibuat atau tidak ya. Saya harap sambung. Ini merupakan di outer ring road Negeri Sembilan yang kita sambung-sambung untuk betul bahawa orang akan ikut outer ring road. Orang daripada Jelebu nak pergi ke Semenyih tak payah turun Seremban naik balik. Dia tahu je. Pendek je. Betul-betul. Buat elok-elok ya. Saya tak tahu apa status jalan kelas KLIA Senawang. Apa status dia? Pengambilan tanah dia buat dulu ya. Boleh jadi di KIV kan. Saya harap supaya pihak Kerajaan Negeri Sembilan orang kata minta supaya ini diteruskan. Ini akan memendekkan masa orang daripada KLIA nak pergi Port Dickson. Dia akan memberikan nafas baru kepada Port Dickson. Kita kata kita nak supaya pembangunan pelancongan ekonomi kita. Orang yang dah 7 jam, 8 jam naik kereta terbang, nak pergi ke destinasi pelancongan, dia tak mau lagi buat naik kereta sampai 1 jam. Betul-betul. Paling lama pun setengah jam. Itu sebabnya dulu kita buat KLIA Seremban, ada exit Seremban Port Dickson punya highway. Tak tahu apa jadi kereta api Seremban PD. Ya? Itu perlu kita lihat supaya ianya dibuat dan ia dapat. Kita perlu, Negeri Sembilan perlu bangun segera. Jangan lama sangat kita bersedih tentang COVID ini. COVID will be with us. COVID will be with us forever. Jangan izin. But how are we going to manage this? Kita mesti fikir secara luar biasa tu betul. Nothing less than prime and come up with a policy yang boleh menggamit pelabur datang Negeri Sembilan. Yang orang will never hesitate to come Negeri Sembilan. This is the state, this is the place where we can put our money. Itu patut kita buat ya? Supaya bangun segera. Ini bukan untuk sesiapa, untuk rakyat dan untuk Negeri Sembilan kita itu betul ya. Jadi itu sajalah itu betul yang saya nak apa, sebab besok pagi ada lagi. Tetapi lagi sekali satu saya nak buat, iaitu saya setuju dengan Cenah. Kalau boleh kita buat resolusi dalam Dewan Yang Mulia ni. Tak tahu sama ada Parlimen nak buat dulu ke kita nak buat dulu. Supaya enactment lompat parti ini kita buat. Saya, parti saya betul tak ada masalah. Di peringkat Negeri Sembilan tak ada masalah. Tapi saya dengar ni dah mula huru-hara Negeri Sembilan ni apa hal? Kami tak ada apa-apa, sepatutnya kami punya langkah baru huru-hara.
Ini sesama sendiri macam yang ke-9 kau ada kebait. Menggelogak tentu hafal. Keutamaan kita untuk bertuah lah supaya negeri kita ini diurus dengan baik. Itu dulu. Kalau nak mengurah-urahkan kerajaan negeri ini, saya dengan kawan lah boleh urah-urahkan, tapi kita tak mau. Itu bukan cara kita berpolitik hari ini. Politik kita hari ini politik, rentas parti itu betul. Politik merentasi parti untuk keutamaan kita, rakyat dan negara kita. Itu penting. Ya. So ini betul kita buat. Kalau boleh kita buat enactment kita sendiri dulu. Ya. Kita buat. Why not? We can come up with our own statement, enactment. Kita negeri yang berdaulat. Kita bukan kata kita tak mau pakai Act of Parliament, tapi Act of Parliament belum ada. Ya. Jadi kita buat supaya Negeri Sembilan merupakan negeri pertama ada ini. Ibu yang tahu, saya sokongan penuh 100% rompat parti. Terima kasih. Ada mau lompat kan? Kita buat ya. Itu sesokong. Lepas tu kita buatlah lagi enactment dana politik ke. Saya tadi ada dengar kawan rakan-rakan saya cakap kalau di peringkat persatuan parlimen daripada pembangkang pun dapat 300,000. Betul kan? Ada Wabi Lok kan? Betul kan Pak kan? Kita tak naklah minta-minta. Tetapi saya katakan tadi dah tiba masanya kita mengamalkan satu corak politik rentas parti. Yang pentingnya rakyat di rantau ni bukan rakyat Negeri Sembilan ke? Saya dulu masa saya, betul-betul, saya tak pernah kata tak ada, semua ada. Dan peruntukan tu ada di situ. Kalau nak pakai melalui pejabat daerah. Semua boleh buat. Tak ada pula kasih cash kat siapa-siapa. No. Projek-projek kecil. Saya dengar khabar, dalam kita punya bajet tak ada P56. Tak ada, kosong. Tapi tadi YAB Sekemat kata ada pula P56. Mana datangnya? Ini kita dalam filem Now You See Now You Don't ke? Dalam bajet jelas tak ada P56. Tapi tadi bila disoal jawab oleh soalan lisan tadi, saya dengar ada pula P56. Mana tiba So, itu antara yang saya soal lah ya. Ini perlu diterangkan. Terima kasih Tok Putu. Saya menyokong, menjunjung titah Presmen Duli Muhammad Tunku di Tuan Besar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat YB Rantau. Cuma 2-3 hari ni saya tak boleh nak bagi panjang sebab kita nak tamat 4.30. Kalau biasa saya bagi keutamaan pada Ketua Pembangkang saat dia bercakap berapa lama pun. Tapi kita besok pun kita akan habiskan 4.30. Tak sampai malam. Sebab kita tak dibenarkan berkurung lama-lama kat sini. Kita harap kita tak ada jangkiti apa-apa lah, insyaAllah. Ya? Okey, saya teruskan pada pembahas yang seterusnya. Siapa nak minta dulu boleh, tak kira. Saya tadi berapa orang dah tadi? Baru 2 orang tadi kan, campur Yang Berhormat 3 lah, Yang Rantau 3 lah. Ada tak dia tadi? Oh, boleh. Yang Berhormat Linggi. Silakan. 10 minit InsyaAllah. Terima kasih Datuk Ketua kerana memberi ruang pada saya untuk turut serta membahaskan usul menjunjung kasih titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku di istiadat pembukaan dan perasmian persidangan pertama penggal keempat Dewan ini pada hari Jumaat yang lepas. Datuk Ketua, Linggi dengan penuh rasa syukur dan takzim mohon menyokong usul menjunjung kasih ini atas titah ucapan baginda tempoh hari. Antara pesan pertama yang ditekankan oleh baginda Tuanku dalam titahnya adalah untuk kita sama-sama memastikan keharmonian, keselamatan, keamanan dan kemakmuran negeri ini dinikmati oleh sekalian rakyat tanpa dibatasi sepadan kaum, bangsa, agama maupun politik. Dan di bawah tajuk cabaran dan budaya norma baharu, baginda Tuanku juga telah menzahirkan hasrat yang mana baginda menyatakan amat berharap supaya ahli Dewan menggunakan peluang dan ruang untuk memberi perhatian kepada usaha untuk membantu rakyat. Di samping itu, usaha bersepadu perlu digiatkan melibatkan pemimpin masyarakat, termasuk ahli-ahli berhormat pembangkang, ketua agama dan pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk memutuskan rantaian jangkitan pandemik ini.
Sesungguhnya Linggi menjunjung setinggi-tingginya titah tuanku itu. Saya yakin begitu juga harapan dan komitmen semua ahli yang berhormat, termasuk ahli berhormat Pembangkang. Dan sehubungan dengan itu, saya percaya kita semua telah sama-sama berusaha membantu rakyat sama ada dengan menyediakan dan menghantar bantuan makanan, PPE, bantuan perubatan, membantu mendaftar vaksin untuk mendapatkan suntikan vaksin, baik dengan cara menghantar mereka yang tidak ada kemampuan ini ke pusat vaksin pada hari suntikan, mengadakan program outreach di kawasan yang berjauhan dengan PPV tetap, mewujudkan program vaksin bergerak rumah ke rumah dan pelbagai usaha lain demi untuk memastikan yang rakyat kita semua ini selamat daripada dijangkiti oleh COVID-19 ini. Ini dilakukan oleh semua wakil-wakil rakyat, saya percaya, betul. Jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan tahniah, syabas dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua yang terlibat, baik daripada KKM Frontliners dan khususnya bagi Don Linggi. Saya ingin merakamkan terima kasih kepada PKD Port Dickson dan semua doktor, jururawat, pegawai kaki tangan dan warga KKM Port Dickson, PDRM, Rela dan semua Frontliners, petugas dan sukarelawan yang terlibat dalam PPV tetap dan juga program outreach vaksin. Khusus yang dijalankan di Dun Linggi ini di Sekolah Menengah Linggi. Betul-betul ada 2 kali kita buat. Dan program vaksin bergerak rumah ke rumah pada mereka yang sakit terlantar, yang tak mampu, tak berupaya untuk pasal vaksin. Di semua yang terlibat ini saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Juga kepada PPD Port Dickson dan pengetua Sekolah Menengah Linggi dan semua warga Sekolah Linggi kerana membenarkan lokasi sekolah dijadikan sebagai pusat lokasi program tersebut. Dan ini juga diakui oleh semua, kita wajar mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kerajaan pusat yang menyediakan bekalan vaksin bagi program-program ini. Dan kami di pihak Pembangkang ni ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan di Putrajaya kerana telah memberikan peruntukan kepada kami wakil rakyat Pembangkang di Negeri Sembilan, kerana berbekalkan peruntukan yang inilah membolehkan kami mengadakan program-program untuk membantu rakyat ini. Betul-betul. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih khusus kepada Yang Berhormat Rantau kerana memberikan sumbangan bakul kemanan pada mereka yang terkesan di Dun Linggi, juga dermawan dan NGO-NGO yang terlibat. Dan yalah, saya kena cakap juga, saya terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Sembilan kerana membenarkan dan tidak menghalang kami mengadakan program-program ini. Cuma setakat tu tuan-tuan. Kerana mengikut titah tuanku, Tok Dipertua, tuanku inginkan kita semua bersama-sama, kan. Tetapi bila kita lihat tadi, kerajaan mengakui bahawa ada 5.6 juta dibelanjakan, diberikan kepada pusat-pusat khidmat masyarakat Dun. Dan saya lihat rakan saya daripada Gemencih bertanya soalan, dan juga soalan petulis saya jelas tak ada satu sen pun daripada peruntukan itu yang disalurkan kepada wakil rakyat Pembangkang. Jadi saya rasa ini agak songsang atau tidak selaras dengan apa yang dihasratkan oleh baginda tuanku. Kami yakin sekarang ini kita semua memang inginkan keselamatan dan kesejahteraan negeri ini, yang kalau peruntukan yang disalurkan kepada kami akan boleh membantu dengan berlipat kali ganda lagi. Apapun, yalah, dia kalau mbak kata orang tua kita, kalau benar bagai dikata maka kotakanlah. Jadi kita mengharapkan agar titah tuanku ini disambut baik oleh kerajaan dan kita buatlah norma baru demi kesejahteraan negeri kita. Apapun Datuk Yang Dipertua, alhamdulillah kita telah berjaya mendapat imuniti kelompok lebih 80%. Tetapi yang perlu kita ingat di sini, 80% ini dewasa. Mereka yang berumur bawah 18 masih belum lagi divaksin. Saya tak pasti kalau saya boleh betulkan, tapi setahu saya Negeri Sembilan kita tidak beli vaksin tambahan. Kita mendapatkan sepenuhnya daripada kerajaan pusat. Cuma saya minta apabila kita dibenarkan besok untuk memvaksin anak-anak kita yang bawah 18 ini, kerajaan Negeri Sembilan belilah vaksin
untuk anak-anak kita bawah 18 ini supaya kita segera cepat memastikan yang anak-anak kita semua dapat divaksin. Seterusnya Datuk Ketua, berkenaan dengan digital, dah disebut oleh Yang Berhormat Cenah dan Wabi Rantau, memang kita sangat-sangat perlu untuk memastikan yang liputan dan kepatasan internet ini harus diperbaiki jauh lebih baik lagi, kerana PDPR yang selama 2 tahun ini sangat-sangat menjejaskan pendidikan anak-anak kita. Jadi untuk memastikan ini tidak berterusan, betul-betul pastikan, belanjakanlah untuk memastikan yang capaian dan liputan internet di semua kawasan penduduk ini dipertingkatkan dengan lebih baik lagi. Seterusnya Tuan Ketua, Baginda Tuanku juga menyedari bahawa sektor pelancongan merupakan antara sektor yang paling teruk terjejas sepanjang pandemik ini. Dan sektor ini masih lagi tertekan kerana walaupun kita dah masuk fasa ketiga, kita masih lagi tidak membenarkan pelancong daripada luar negara. Rentas negeri masih lagi terhad. Ramai lagi rakyat kita, terutamanya anak-anak bawah 18 yang belum menerima 2 dos vaksin. Jadi ini sudah tentunya akan merencatkan sikit sebanyak. Kita masih belum lagi dapat rancak seperti sebelum pandemik ini berleluasa. Seperti mana yang disebut dalam sidang yang lepas, dalam tempoh kita nak mendapatkan kerancakan sepenuhnya ini, mereka yang berada dalam sektor pelancongan ini perlu terus diberikan bantuan, diberikan insentif ataupun ruang untuk mereka reskilling, sementara kita mencapai tahap yang seperti sebelum. Dan kita akui bahawa memang ni sekarang rakyat ini sentiasa menanti-nantikan peluang untuk beriadah dan melancong. Dan baginda tuanku juga memesan supaya perancangan dan persiapan yang rapi perlu dilaksanakan, khususnya penyediaan kemudahan infrastruktur. Betul betul. Kalau kita lihat sekarang ini, apabila kita dah buka sikit fasa 2, fasa 3 ini, khususnya di Linggi dan di Port Dickson, saya lihat banyak betul rakyat tempatan khususnya yang mengambil kesempatan itu untuk mengadakan riadah berbasikal. Ini adalah satu aktiviti yang baik, yang sihat dan makin popular betul-betul. Jadi selaras dengan itu dan selaras juga dengan niat kita untuk meningkatkan pelancongan. Dan untuk peringkat awal ni saya rasa betul-betul kita utamakan, kita sasarkan pelancongan dalam negeri dahulu. Supaya bila buka besok senang rakyat kita untuk memanfaatkannya. Jadi yang saya nak cadangkan betul-betul adalah kita wujudkan laluan ataupun jalan-jalan khas untuk mereka yang ingin menjalankan aktiviti berbasikal ini. Terutamanya di lokasi-lokasi popular di Port Dickson ataupun laluan-laluan utama ke Port Dickson. Kalau hujung minggu betul, mereka banyak ni turun daripada Linggi terus sampai ke pusat pelancongan di Port Dickson dengan menaiki basikal. Sangat banyak betul. Jadi kita ambil kesempatan ini kerana ini bukan saja baik untuk rakyat kita, tapi ia juga boleh menarik pelancong dan boleh menambahkan pendapatan, kerana mereka ini lalu di laluan-laluan ini sudah tentunya mereka akan singgah untuk berehat dan sebagainya, dan ini boleh membantu rakyat kita untuk menambahkan pendapatan mereka. Pada masa yang sama juga, khusus untuk penduduk tempatan dan khusus di Linggi, saya ingin mencadangkan bawah tajuk yang sama pelancongan ini. 2 minit ya. Alamak. Supaya diwujudkan laluan basikal daripada Pekan Linggi, susul Sungai Linggi hingga ke kolam takungan JPS di belakang Pekan Linggi itu, dan patah balik ke Pekan Linggi. Ini sangat baik kerana kita boleh memanfaatkan potensi yang sedia ada. Saya yakin belanja ini tidak besar betul, tapi manfaatnya sangat tinggi. Dan bercakap tentang riadah juga betul. Saya lihat sekarang ini banyak taman-taman rekreasi atau taman permainan kanak-kanak, khususnya di taman-taman dan di rumah-rumah rakyat yang terbiar dan daif. Jadi saya minta kerajaan negeri untuk lihat semula dan pastikan yang taman-taman rekreasi ini diperbaiki dan ditambah baik. Khususnya saya lihat betul-betul di Don Linggi ini, di Taman Permainan Kampung Barisan. Dia berhadapan dengan Balai Raya, tempat anak-anak kita pergi tabika.
sangat-sangat daif dan menyedihkan. Dimohon kerajaan untuk perbaiki keadaan tersebut. Sekali lagi berkenaan dengan keselamatan juga, saya mohon kerana penjarakan dan sebagainya ini, saya mohon supaya satu jalan alternatif diadakan untuk sekolah kebangsaan Pasir Panjang. Kerana jalan masuk ke sekolah kebangsaan Pasir Panjang sekali ini terpaksa dikongsi bersama dengan Masjid Pasir Panjang dan juga Balai Polis Pasir Panjang, dan jalan masuk itu adalah ke belakang pekan, jalan nak pergi pasar. Jadi sangat sempit dan sangat berbahaya. Jadi saya mencadangkan kepada kerajaan supaya diwujudkan laluan masuk alternatif di bahagian belakang sekolah tersebut, belakang Padang, dan dia boleh terus masuk ke kampung Sungai Sekawang tanpa lalu. Pekan dijaga selamat untuk semua dan kesihatan semua, Datuk Ketua. Seterusnya, Datuk Ketua, saya minta lagi 2 minit. Saya ingin merujuk kembali perkara-perkara yang telah dibangkitkan dalam Dewan sebelum ini tapi masih lagi belum diambil tindakan. Pertama ini tentang banjir dan ribut. Untuk memastikan tiada banjir di kawasan Mukim Linggi, saya mohon supaya di pangkalan Duran itu bertemu Sungai Solok dengan Sungai Linggi diwujudkan pintu air satu hala, supaya air Sungai Linggi bila banyak dia tak boleh masuk dan tak boleh membanjiri kawasan-kawasan di 4 kampung ini. Itu juga dengan naik taraf jalan Kampung Cina Sawah Sunggalang. Dah lama kita minta, Datuk Ketua. Asal hujan saja dia akan naik dan menyebabkan akses ke tempat tersebut sangat tidak boleh digunakan. Khususnya jalan Tanah Merah ke lot 3215 di Kampung Cina Sawah Sunggalang dan lot-lot sekitarnya. Saya mendapat aduan dan permohonan daripada mereka di situ supaya kerajaan menyegerakan permohonan ini, betul. Seterusnya, betul penghadang ombak. Penghadang ombak di Kampung Teluk Pasir Panjang. Dia perlu, betul kerana bila hari hujan atau ribut, perahu-perahu nelayan ini akan dihempas dengan ombak dan menyebabkan pecah dan bocor, dan mereka ini menghadapi masalah yang sangat besar. Dahlah keadaan susah sekarang tapi dilanda pula masalah begini. Jadi saya mohon supaya penghadang ombak di Kampung Teluk Pasir Panjang ini disegerakan. Dan juga tentang surau bumbung di Surau Al-Hijrah Bandar Sunggalang. Ini dah lebih setahun, Datuk Ketua. Dia menyebabkan kegusaran penduduk kerana bumbung ini dipercayai tidak selamat dan perlu segera diganti. Dan selain itu, sekali lagi, dah lama minta perumahan mampu milik di tanah kerajaan di Kampung Tampin Linggi. Saya minta sekali lagi dimaklumkan tentang perkembangan terakhir projek ini. Dan jalan pintas daripada Pekan Linggi ke Suak Betung itu. Dan akhir sekali, Datuk Ketua, ialah berkenaan dengan balai bomba di Pekan Linggi. Saya utarakan ini kerana dulunya tanah ni tanah kerajaan negeri dan kita dah serahkan kepada kerajaan pusat khusus untuk pembinaan balai bomba ini. Tapi dah lebih 2 tahun ini, saya mohon supaya perkara ini disegerakan. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, Datuk Ketua. Secara ringkasnya, Linggi menjunjung menyokong sepenuhnya titah ucapan menjunjung kasih, dan sekali lagi lah kita mohon norma baru dalam kita menghadapi krisis sekarang ini supaya kerajaan benar-benar serius, ya. Dan kalau betul lah, seperti mana yang dinyatakan oleh Ketua-Tuanku, pastikan yang penglibatan semua ahli-ahli Dewan ini diberikan kedudukan yang sewajarnya. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Linggi. Siapa lagi? Simranti, silakan. Izin buka apa, Datuk? Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin membawa usul menjunjung kasih titah ucapan tuanku pada petang ini. Dan pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada kita semua sebab Negeri Sembilan adalah negeri yang pertama mendapat imuniti kelompok berbanding dengan
negeri-negeri yang lain. Dan apabila kita amati semula titah ucapan tuanku, ada 2 kali tuanku sebut berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan juga vaksinasi, program-program vaksinasi yang telah dianjurkan oleh kerajaan. Dan saya tertarik apabila disebut tentang pusat-pusat vaksinasi ini, sebab saya rasa saya jugalah salah satu DUN yang pertama yang memberikan suntikan vaksin melebihi 95% yang awal. Sebab pertamanya kita Sembilanti ni taklah ramai sangat, dan kedua dia apabila Hospital Chancellor Tuanku Mukris memberikan tawaran untuk menyuntik mereka-mereka ini, dan apabila program tersebut hampir habis, maka Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Nur Hisham dalam ucapan dia membagi tahu bahawa Sembilanti adalah salah satu DUN yang pertama. Jadi saya nak bagi tahu jugalah dan Dewan ni melebihi 95%. Dan sebenarnya kami walaupun tidak menerima apa-apa bantuan daripada pakej-pakej kerajaan negeri, tetapi kami mengambil inisiatif untuk memastikan rakyat ataupun pengundi-pengundi dalam kawasan kami diberikan suntikan vaksin bagi mencapai imuniti kelompok tadi. Jadi alhamdulillah dengan usaha ini dapat kita di Sembilanti dapat melaksanakan dengan begitu baik, dengan kerjasama daripada KKM sendiri, PKD Kuala Pilah, dan juga jabatan-jabatan yang terlibat. Saya ucapkan terima kasih di dalam Dewan ini kepada jabatan-jabatan terlibat. Dan memanglah pada awal dia kita tengok untuk memberikan vaksin ini kepada orang kampung lah utamanya, dengan cerita-cerita yang bukan-bukan. Dulu cucuk saja, cerita dia cucuk saja vaksin, dalam 2 tahun jadi zombie. Jadi ini berita-berita yang menakutkan. Cucuk saja vaksin boleh meninggal. Jadi macam-macam propaganda yang menakut-nakutkan rakyat. Tetapi apabila dah bergelempangan mayat-mayat di dalam hospital, terutamanya di kawasan negeri Selangor, maka timbul kesedaran ketika itu. Dan masa itu juga ramai juga pak lebay bercerita tentang anti vaksin ni, dan akhirnya mereka terpaksa akur tentang perlunya vaksin kepada mereka ini. Dan alhamdulillah dengan kesedaran itu maka kita dapat sampai ke tahap imuniti kelompok yang ada sekarang ini. Dan kita harapkan program kita ini akan dapat kita teruskan dengan anak-anak kita yang bawah 18 tahun ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kepada kerajaan pusat yang memberi fokus kepada kita dalam melaksanakan vaksinasi ini di dalam DUN Sembilanti lah khususnya, saya nak bagi tahu dan dalam Negeri Sembilan. Datuk Yang di-Pertua, saya rasa begitu penting kita untuk mendapatkan vaksin ini apabila kita melihat sesaudara kita, keluarga kita, dan saya sendiri Datuk Yang di-Pertua, walaupun saya dah divaksin pada 7/4 dulu, tetapi 2 bulan lepas, itu yang kedua lah, complete lah, 2 bulan lepas saya positif COVID. Dan alhamdulillah disebabkan saya dah divaksin, dah lengkap vaksin, maka saya tak adalah mendapat simptom yang ada simptom lah, ada simptom. Jangkit dah dekat sombong.
Tak, dia tak menjangkit. Lagi dah. Saya punya virus tu dia dah lama. Sebab dah vaksin. Dan sebab tu dan saya melaksanakan program-program vaksinasi, saya vaksin, saya mengalami sendiri apa semua, dan saya sentiasa berhadapan, dan saya sendiri dalam program saya bersama dengan ketua pengarah ketua kesihatan, dan saya lihat SOP yang kami laksanakan taklah sehebat SOP yang ada dalam Dewan ni. Dalam Dewan ni seolah kita tak ada dapat tak cucuk vaksin lagi. Seolah-olah. Saya setujulah ada SOP, bukan saya menolak SOP. Saya setujulah. Tapi saya sebut tadi dengan SOP yang begitu ketat sekali. Saya tadi terlupa nak test pakai ludah tu. Akhirnya terpaksa jolok hidung. Betul kan? Terpaksa jolok hidung. Tapi kalau hari jolok hidung ni Datuk M tu, mau pasal lubang hidung Datuk M tu. Jadi saya harap Datuk M tu tak adalah sampai macam tu sangat. Bila kita dah tengok kita punya keputusan kita punya keputusan tadi COVID yang kita test tadi negatif, jadi itu dah boleh jadi panduan bagi saya. Dan dengan sekatan tak bertarik datang Datuk M tu, Jabatan Kesihatan dah komplain kan, kita tak ikut SOP. Ini bagi saya bukan ikut ini kan. Jadi kalau nak menjangkit tu, bak kata Yang Berhormat Rantau tadi, melalui airborne dia kalau nak menjangkit. Saya setuju dengan apa yang tindakan Datuk M Tua. PEP Selangor kita habis sidang. Jadi senang, PEP Selangor tak ada melalut sampai ke malam. Dan saya setuju untuk kita habiskan pukul 4:30 Datuk M Tua. Jadi walau bagaimanapun, sekali lagi saya ucapkan tahniah sebab kita telah bersama untuk memastikan orang kita mendapat imuniti kelompok. Jadi tentang pelaburan Datuk M Tua yang disebut juga dalam titah ucapan Tuanku dengan kenaikan 14%. Tak heran Datuk M Tua, sebab saya tahu kita punya esko pelaburan kita, orang kanan kepada Menteri MITI kita, dia tak heran masih intim lagi. Sebab tu beliau mampu bawa Datuk M Tua, bawa pelabur-pelabur. Dan lepas ni kita punya esko pelaburan jangan stop kena teruskan dengan usaha-usaha macam ni. Itu dah hebat kita punya esko esko pelaburan kita. Dan saya harapkan kita teruskan seperti mana yang disebut oleh YB Rantau tadi, agar pelabur-pelabur walaupun keadaan yang terdesak sekalipun, dalam keadaan yang begitu tertekan sekarang ini, tapi kita mampu menawarkan peluang-peluang pelaburan, memberi peluang kepada anak-anak muda kita, rakyat kita dalam meneruskan kerjaya mereka. Dan tahniahlah sekali lagi kepada kita punya esko kita yang bertungkus lumus, nampaknya bekerja kuat. Dan saya rasa duka cita Datuk M Tua apabila ada satu tender, saya sebutlah tender ni, tender pertanian membekal baja oleh Jabatan Pertanian Negeri Sembilan. Apabila PPK Tanjung Ipoh masuk tender, PPK ni mewakili 3,000 orang ahli, dan juga ada lagi lah termasuklah PPN dan sebagainya masuk tender. Tapi tup-tup yang kami yang pakar lah, boleh katakan pakar lah, membekal baja dan sebagainya, tup-tup yang dapat orang Melaka. Jadi soalan saya lah nanti untuk dijawab, mengapa orang Melaka pula dapat, bukan orang Negeri Sembilan? Utamakanlah patutnya kepada orang Negeri Sembilan. Saya harap Yang Berhormat Sekamat kena ambil perhatian sikit tentang perkara-perkara yang saya kira tak tahulah ada penyelewengan ke dan sebagainya, yang tak memberi peluang kepada kita punya kontraktor-kontraktor yang ada dalam yang berwibawa yang ada dalam negeri kita. Datuk Yang Dipertua, saya juga ini menyentuh tentang jalur gemilang, sebab dalam Dewan ini saya selalu sebut, yang Berhormat Rantau pun sebut tadi, kita jangan terpedaya, kita jangan terperdaya dengan telco-telco ni Datuk Yang Dipertua. Dan mereka sentiasa memperdayakan kita. Sebab kita tengok
banyak tompek-tompek yang masih lagi tak coverage jalur lebar, jalur lebar, jalur lebar. Banyak kawasan-kawasan terlampau syok lah Datuk tu. Jalur lebar. Banyak kawasan-kawasan Datuk Yang Tua yang masih lagi coverage dia yang kurang, yang lemah. Kalau kita tanya telco semua okey. Dan saya harapkan pihak kerajaan negeri Boleh tak saya cakap pasal tu sikit? boleh. Dia sekarang takut kita salah melencong peribahas ni. Sebenarnya dulu kita yang jadi masalah kita ni, kita tak boleh salahkan Telekom sebenarnya. Sebab dulu kita ada satu istilah nama equal access. Equal access ni di mana saya kira Telekom ni saya beritahu ni. Di mana sepatutnya equal access ni di Amerika, semua company syarikat besar, jalan-jalan telekomunikasi ni dia punya infra sama banyak. Tapi kita di Malaysia kita laksanakan equal access. Maksud Telekom 95% semua infra ni Telekom punya. Tapi bila equal access, mereka boleh gunakan kita punya telefon ni, line kita ni, kabel kita ni dengan harga yang murah tu. Dia offer tu dekat PJ, kat Suruhanjaya, dia offer harga murah untuk talian telefon ni, sewa apa semua. Padahal dia gunakan kita punya access fee, dia tak bayar. Termasuk sampai 3 macam tu, berjuta tak bayar. Masa tu time Telekom lah. Ini menyebabkan Telekom jadi jatuh tu. Sebab itu kadang dasar ni dia merosakkan semua. Sebab tu bila sebut pasal jalur lebar ni yang tak dapat tempat ni. Sebab masa tu saya bertugas di Petaling Jaya. Ini cerita lain ni. Cerita Petaling Jaya masa tu ada tempat di Puchong, pedestrian Puchong. Masa tu kawasan tu dah dibagi kepada Bandar Riang Maxis untuk buat infra. Dia tak buat. Awal situ dia tak buat, pada tahu infra ni mahal. Satu kabinet Telekom tu 480,000. Ada 400 line tu. Jadi dia tak buat. Tiba masa dia report pada zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Dia tipu Dr. Mahathir tipu CEO saya masa tu. CEO tipu saya. Tak terpengajak tuan-tuan. Saya kata ini bukan coverage kita. Ini kita serahkan pada Maxis untuk laksanakan. Sebab itu dasar ni kadang merosakkan semua benda. Kalau Telekom dah cover semua, tapi pertandingan ni menyebabkan kita rugi. Telekom kepunyaan rakyat. Staf Telekom asalnya ada 100,000 lebih. Sampai masa saya itu 30,000 orang. Sekarang tinggal 18,000. Ini maknanya kita ni yang jadi pemimpin ni jaga-jagalah buat dasar apa-apa. Sebab tu kadang bila cakap pasal telekomunikasi ni saya selalu kadang dengar je, tapi saya takut tuan-tuan ni salah maklum. Kadang kita salahkan Telekom. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya lainnya equal access ni dia gunakan kita punya kabel. Tapi SSP pun tak payah. Lalu kabel kita dia tahu telefon masuk mana Maxis punya, nombor Maxis. Tapi laluan kabel bawah kita punya. Tapi tak payah, SSP pun tak payah, bayangkanlah. Apa untung dia? Kabel tak buat. Maintenance kita buat. Tak maaf lah, ini kali pertama saya mencelah macam ni. Saya tengok pasal kadang banyak orang cakap jalur lebar, digital file. Saya tengok semua merapu. Semua tak dapat maklumat yang apa? Ya, yang betul. Okay, terima kasih. Datuk Yang Tua, saya setuju Datuk Yang Tua. Ibaratkan sekarang ni Datuk Yang Tua, kita punya infra ni untuk jalur lebar kita ni, ibaratkan kalau kawasan saya tu Jalan Talang tahun 70-an dulu Datuk Yang Tua. Kita melangut cerita tentang 5G Datuk Yang Tua, kan? Tapi kita punya infra kita tentang Johor Gemilang ni ketinggalan macam Jalan Talang tahun 70-an. Agak macam mana tu? Jalur lebar ni sampai sekarang kalau kita tengok kat Talang ni jalur lebar ni dah kuncup dah Datuk Yang Tua. Tahun 70-an punya jalan lah macam mana agak-agak macam itulah Datuk Yang Tua sekarang dia punya infra sekarang ni. Sebab itulah bila kita sebut jalur lebar ni sangat teruk sekali apabila terutamanya murid-murid sekolah sekarang ni yang belajar daripada rumah ni.
menggunakan internet. Cubalah Datuk Mentua bayangkan dekat Gunung Pasir, dekat Buyau, Kampung Tongah, macam mana lah Roman agak budak-budak belajar. Tak dapat Datuk Mentua sebab tak dapat akses jalur lebar ni. Jadi Datuk Mentua, saya harapkan apabila saya tanyalah 2-3 orang pegawai dengan jalur lebar ni, apa masalah korang ni tak boleh buat upgrade kita punya jalur lebar di sini? Jawapan dia kata kita kengkangan kita di kerajaan negeri. Saya tak tahulah betul tak betul, minta nanti Yang Berhormat sekamat. Saya tak tahu Datuk Mentua. Ini jawapan dia, saya tanya dia orang. Saya mengapa? Jadi bila Yang Berhormat sekamat jawab nanti, saya akan tuding balik kepada mereka ini, kau kata kerajaan negeri menyekat. Tapi sebenarnya bagi saya yang OTA ni, pendapat saya sendiri pun mengatakan yang OTA ni adalah telco ni, Datuk Mentua. Tak, bukan Datuk Mentua. Telco. Telco Datuk Mentua. Jadi inilah yang masalah-masalah diisytiharkan Eco Access. Dia kena pastikan syarikat telco ni sama dia punya apa, infra dia. Message mesti 40%, apa 40%, time 40%. Yang berlaku 95% telco punya. Dia gunakan tu semua lain tu. Datuk. Okey, terima kasih. Datuk Yang di-Pertua. Hari ni 4.30 tamat ke pukul 5? Okey. Terima kasih Datuk. Semanjaya. Jangan kacau lah. Jangan kacau Sri Melanti, saya bukan kacau sama you. Saya tanya kepada Datuk Yang di-Pertua, hari ini 4.30 ke atau 5 tamat petang? Saya tanya itu pun you tak boleh tahu. Saya mana ada kacau sama you. You saya punya kawan baik. Okey, Sri Melanti, pasal kita punya Tuan ada sana. Saya mau hormat sama you. Nanti saya bawa you makan durian. Datuk Yang di-Pertua, Saya minta maaf lah mencelah tadi Siapa-siapa saya tak nak. Pasal dah banyak kali sidang, saya tengok bila orang cakap pasal telco communication ni semua merewang. Pasal dia tak tahu sebenarnya peranan kerajaan negeri, peranan kerajaan pusat, telco sendiri macam mana, yang Eco Access tu macam mana. Satu hari saya ingat kena beri taklimat sendiri lah. Kita panggil taklimat pasal apa? Taklimat khas untuk Yang Berhormat pasal telco. saya setuju Datuk Mentua, saya setuju. Ya? Kita bawa semua telco ni Datuk Mentua. Kita cerita pasal taklimat pasal telco. Kita panggil Maxis, kita panggil Telekom, panggil Times, panggil apa? Maksud tu kita berantai dia. Korang ni tak buat kerja, dia nak untung je. Bila kita nak buat Datuk Mentua? Bila kan? Saya akan buat arrangement nanti. Saya setuju Datuk Mentua. Supaya tuan-tuan ni bermaklumat dan bercakap betul-betul ada fakta yang betul. Betul tak? Satu undi tu sekarang. Combong bagi satu undi. Okey. Sokong tak? Datuk Yang di-Pertua. Okey. Kita panggil 011, 014, 012, 019, semua kita panggil. Okey. Sebenarnya 007 tak panggil lah. Okey, Datuk Mentua. Waktu Datuk Mentua, bila Subanjaya sanggah, kan? Datuk Speaker, ada cerita Piramli tu kata apa? Hentam sajalah. Betul. Terima kasih Datuk Mentua. Bagi saya kodos gitu. Semajaya jangan kacau lagi
Tak ada 017, 08, tak ada. Jadi kesimpulan Datuk Betul tentang apa tadi, jalur lebar tadi ya, iaitu saya sebab kita masih teringat lagi Betul kan hari kebangsaan tu, sebab tu jalur Gemilang. Jadi jalur Gemilang tu dengan jalur lebar tu. Lah, ganti orang lain. Tak boleh cakap dia tu lah. Itu yang dia cakap dia tu. Memang tak boleh cakap dia. Okey Datuk Betul. Okey. Memang tak boleh cakap dia gitu. Okey, okey. Saya menyokong lah. Sambung. Saya menyokong usul entah ucapan tuanku. Terima kasih Datuk Betul. Okey, sambung. Sambung. Datuk Speaker, saya tengok Sri Menanti 34 minit. Saya minta combung pun macam tu besok tu juga. Allahuakbar. Sekarang 3.50. Saya pernah cakap 3.50 sampai pukul 4 ni. Cepat, bagi seorang. Tak ada. Kalau tak ada, saya tamatkan pukul 4 ni. Saya bawa besok kita sambung balik. Boleh? Boleh, semua siu. Saya dengan itu Seremajaya. Bukan pukul 5 tau. Sekarang pukul 4 saya tamatkan. Okey? Kita tamatkan kerja sidang ni. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua. Sambung ada besok 10. kita jumpa, sambung balik persidangan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hadir.